lingkungan, 5 suku yang ada. Suku Batu Hampa, suku Tanah Datar, suku Solomak Pahang, suku Solomak Minangkabau, dan suku Tiga Batu. Bak kata adat, duduk berlungguk-lungguk, adat kata muafakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bersih, muafakat dan sejahtera. Salam adab parti. Salam juga adab parti lingkungan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Jadi pada hari ini, Khamis bersama 17 Jun 2021, sekali kita dapat bersiaran langsung dalam FB Live Lembu Museum 9 dengan tag dia tahu dia tengok pandai dia buat yang berpudara setiap hari Khamis pukul 11. Dan segmen FB Live Museum ni ada 2, iaitu setiap Khamis pukul 11 dan juga satu lagi segmen khas mengutip beberapa perkara tentang adat budaya Nusa 9. Jadi untuk makluman dan pendengar semua serta penonton FB Live Museum 9, tadi adalah lagu Adat Lingkungan yang lirik yang dicipta oleh Museum 9 bersama Cik Harry, anak tempatan daripada kampung, daripada Bukit Seri nanti. Jadi kali ini kita akan bicarakan satu tajuk yang menarik, iaitu mencari kegemilangan landscape Istana Melayu. Untuk itu, 3 orang ahli panel telah kita undang khas bagi bincang tajuk ini. Mereka yang saya maksudkan ialah pertama Encik Ibrahim bin Abdul Latif. Saya pun anggap dia sebagai guru alam, ya, tahu dia tengok pada buat, nak tahu tentang sesuatu yang secara langsung ataupun secara terus pelaksanaannya pada beliau lah kita rujuk, ya, khususnya tentang Seri nanti, lingkungan serta boleh juga rujukan tentang istana. Kedua, Profesor Madliah Dr. Raja Nafidah binti Raja Syahminan, ya, orang kampung saya, ya, orang Senanti, ya. Dia ni rindu sangat nak balik ni, tapi tak apalah, duduk dalam bilik dulu, ya, tentang ni Profesor, ya. Jadi daripada Fakulti Alam Bina dan Ukur Universiti Teknologi Indonesia, ya. Kali ini saya tak akan kenal secara detail dulu. Dalam pertengahan nanti kita akan dapat maklumat lebih detail tentang Profesor Ibrahim. Dan ketiga juga Dr. Nur Hayati Ismail, Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina Universiti Sains Malaysia, dan anak didik juga daripada Profesor Maknya Dr. Raja Nafidah bin Raja Syahminan, dan juga beliau juga berguru juga pada alam pada tahun tengok tadi, itu Cik Ibrahim bin Latif, ya, atau kita kenal juga adik. Saya suka sebut lidah saja. Pasal adik godang ni lidah saya berpusing sikit. Jadi lidah mudah. Dia selari je. Boleh dia?
Okey, Setuju ya. terusnya sebagai permulaan, kenapa kita pilih judul ni ataupun tajuk ni? Dia tahu pihak Muzium 9 ya, juga pihak kajian negeri ya, bersama MOSTEC ya, akan membangunkan satu bentuk pameran luar dan dalam, iaitu dalam istana, luar istana, perkarangan dia. Jadi perkarangan pastilah landscape. Landscape kita tahu ada hard dan ada soft ya. Jadi melalui siri ini kita akan dapat maklumat terus daripada sifu-sifu atau guru-guru yang faham ya, dari segi guru akademik, daripada profesor, doktor yang dah buat kajian lama, juga daripada guru yang hidup berpuluh tahun daripada kecil sampai ke hari ini di Semenanti, iaitu di Dang. Di situ kita dapat satu gambaran apa yang patut kita keutarakan nanti atau kita tanam nanti di landscape Istana Lama Semenanti, di mana landscape itu nanti akan bercerita, akan menggambarkan, akan menjadi guru juga pada pengunjung, pada peminat, pada pengkaji tentang ini dia alam Melayu, ini istana kesukan Melayu. Jadi saya taklah mahir kat situ sebab itulah 3 orang ni dan bersama kita. Dan untuk saya cerita sikit, saya ringkas ya. Kita ada 4 studio kali ni ya. Jadi saya berada di belakang Istana Lama Semenanti, iaitu kita nampak di belakang saya yang sebelah sini ni, itu rumah Tuan Kahar. Dibuat kajian juga oleh Yang Mulia Profesor Padian Raja Nufida, Dr. Yati bersama Dita. Beliau bersama-sama. Akhirnya siap, dia pun bonus 10 lagi. Kemudian sebelah belakang tu Istana Lama dikaji juga oleh ketiga mereka ini. Terima kasih banyak ya. Jasa yang telah dicurahkan kepada keilmuan sebagai satu jariah. Dan di belakang antara dua ni kita nampak bukit, kalau tuan-tuan perempuan nampak semua, itulah Bukit Lenggang Pori. Di keliling tu ada bukit-bukit lagi, ada sejarah dia. Kalau kita naik bukit tu nanti, kita akan nampak alam Semenanti. Kalau kita tengok tadi, drone tadi, dia daripada Bukit Jitat, itu belakang istana. Itu nampak Semenanti dari sudut yang lain. Kalau kita naik bukit di belakang saya ni, kita nampak Semenanti di sudut yang lain. Saya tahu Profesor ada mendaki bersama Dang beberapa tahun lalu, dan gambarnya ada nampak sikit video. Jadi inilah kenapa kita rasa. Itulah nak tambah doktor, nak tambah, memang cantik view doktor tu. Kalau nak dengan Istana Lama Semenanti tu dengan rumah tradisi, rumah Tukang Kahar. Kalau ikut doktor tadi, sebelah kanan tu Bukit Sepori dan sebelah kiri tu dipanggil Bukit Telaga. Okey, terima kasih. Dan nanti Roger Vida Pak di studio dia bersama Dr. Yati. Dedang berada di depan Semenanti Resort, yang belakang-belakang juga landscape dan amat indah yang ada di Semenanti dengan panca pesada. Nanti akan diceritakan satu-satu. Jadi kita masuk terus perbincang kita, borak-borak kita, sembang-sembang kita kan, membawang kita, tapi hasil dia rumusan, hasil dia ilmu, hasilnya jadi besok jadi satu panduan pada kita semua, khususnya pihak video. Jadi saya nak bertanya sikit lah ya. Boleh saya bercakap baku, bercakap Bismillah kan? Sesekali saya cakap Jawa, mungkin cakap Minang sikit ya. Pasal kita punya FB ni ditonton oleh banyak FB alam Melayu daripada Minang, Riau, Bali, daripada Nusantara. Jadi kita bercampur sikit lah dia punya bahasa. Jadi pertama saya nak soal sikit lah nak tanya. Saya bukan soal ya. Soal ni macam saya guru ni, saya nak bertanya. Saya sebagai orang baru ilmu ya. Kira tua orang sana dia. Orang baru tahu je, baru nak mencungkil pada profesor dulu ya. Saya selalu keliru kat sini sebenarnya ya. Jadi Prof, saya panggil profesor lah terus ya. Apa yang dimasukkan dengan landscape dan apakah kaitannya dengan Islam Melayu pada satu waktu dulu, dan boleh juga dekat dengan sekarang ya. Jadi doktor boleh rumuskanlah, boleh ceritalah secara mudah dan kita sebagai pendengar dapat memahaminya. Silakan Profesor dulu. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagi definisi secara umum dulu. Okey, sebenarnya bila kita bercakap tentang landscape, kita memang tak boleh lari daripada seni bina itu sendiri.
sebab saya rasa seni bina dan lanskap adalah perkara yang saling berkait di antara satu sama lain. Okay, bila kita lihat kepada persoalan Istana Melayu ni, apa yang kita ambil kira ataupun apa yang orang dulu-dulu ambil kira adalah seni bina itu sendiri menggambarkan ataupun mengambil kira kawasan persekitaran dia ataupun konteks dia. Maknanya seni bina yang dibina dahulu, seni bina warisan tu adalah seni bina yang menghormati alam. Okay? Dia melihat kepada konteks sekeliling, maknanya dia tidak mengabaikan faktor-faktor alam untuk dimasukkan dalam seni bina. Okay, jadi kalau kita lihat pada Istana Lama ataupun Istana Melayu, pada masa dahulu ia adalah seni bina ataupun lanskap yang bercerita tentang masa dan tempatnya. Maknanya istana tersebut dibuat pada satu masa dan di tempat itu. Jadi lanskap dia pun akan menggambarkan lanskap di situ dan pada masa itu. Okay? Supaya istana dan juga Istana Melayu dan juga lanskap tersebut tidak out of place ataupun tidak menjadi alien kepada kawasan persekitarannya. Saya rasa itu dulu daripada saya untuk menjawab soalan Dr. Anjas. Saya bukan menyoal doktor, saya tak tahu ni. Jadi saya lebih pada tentu. Jadi saya bertanya saya jadi banyak nanti. Ya. Mungkin ada pertanyaan ganjil juga. Jadi anggap saya sebagai seorang murid lah ya. Okey. Dr. Yati. Nak tambah sikit lah Dr. Anjas. Ya. Terima kasih Dr. Anjas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kalau kita melihat pula apa itu landscape dalam istilah ni Istana Melayu lah pada ketika dahulu, sebenarnya landscape tu sebenarnya kita nak menghias di atas muka bumi lah. Maknanya kita nak menghias dekat istana tu. Tapi di Istana Seri Menanti ni kan, di istana lah, mana-mana istana, sebenarnya landscape tu adalah menggambarkan sejarah, budaya dan hubungan dia lah. Jadi kita kata sekarang ni di istana kita kata landscape warisan lah. Jadi macam mana kita nak menggambarkan landscape pada masa dahulu, ketika dahulu adalah macam mana kita nak menghias di atas muka bumi tu jenis-jenis tanaman ataupun jenis-jenis hardscape yang perlu ada lah pada di halaman istana seni tu lah, terutamanya istana-istana Melayu. Pendapat saya macam tu lah Dr. Andas. Ya. Jadi kalau kita boleh tambah-menambah cuma yang saya nak tahu nanti, yang saya nak tahu sekarang ni, yang umum-umum macam ni, pasal saya pun feel juga sebagai pengarah Negeri Sembilan ni, yang kita tahu landscape istana, kita belum kita masuk istana lama sangat lagi ni, tapi nampak dia daripada menghias untuk cantik. Tapi bila macam dekat sini, bila tanya pokok ni apa fungsi dia, saya dah biasa tak boleh dah nak jawab. Cantik menyetik, tengok pada udara, pada drone cantik, masuk selama ni pun pernah menang landscape sebenarnya. Pertandingan landscape istana sebenarnya kan. Tapi boleh bercerita tak pokok-pokok tu pada satu falsafah kehidupan mungkin raja, orang mendiami istana tu, itu cabaran pada kita. Dan insyaAllah kita ada akan melaksanakan satu landscape Istana Lama Seri nanti. Ini cabaran kita. Apa-apa ini adalah dipanduan daripada pihak berwajib nanti untuk membangunkan satu landscape. Dia pameran, mungkin live pameran. Itu cabaran bagi kita. Jadi sebelum tu saya nak tanya pada Dek Dang Dek hotel lama, hotel Thai nanti kita lebih lanjut pada landscape dan kita istana biasa tadi tak boleh tinggalkan segi architecture dia. Tapi sebelum tu saya nak tahu sikit lah, mungkin pendengar-pendengar pun nak tahu kan, cerita tentang ringkasan sikit lah Raja-Raja yang mentah di Negeri Sembilan ya. Silakan Dek Dang. Allahumma inni as'aluka bismillahirrahmanirrahim. So terima kasih doktor, terima kasih kepada pihak Museum, dan saya mengambil kesempatan juga mengucapkan satu penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan kerana beradanya saya di sini menyalurkan dana dalam memperkasakan adat Papatih dan segmen tahu dan elok pandai adik murid. Kalau nak bercerita tentang sejarah raja-raja memerintah di Negeri Sembilan ya doktor kan? Ya.
soalan doktor tadi? Betul. Ya, okey. Sebelum tu saya nak mulutkan dengan pantun. Ramai orang di Istana Lama, ramai di kala tengah hari. Di kembang khobar cerita lama untuk diingat di dalam hati. Malam tak sabar ni, dah keluar pula ni. Tadi prepare betul ni. Ya? Betul-betul bersiap Dedan ni, bersiap berpantun ni. Silakan. Tak, itulah saya dia bercerita tentang sejarah Raja-Raja Melayu, Institut Raja Melayu. Kita akan bermulakan dengan alam yang terkembang tu, alam beraja dan luak berpenghulu, suku berlembaga, anak buah berbuapak. So kalau nak ikut Institut Beraja di Negeri Sembilan ni bermula dari tahun 1773, masa kedatangan Raja Melewah ataupun yang dipanggil Raja Mahmud 1773. Kesepakatan tu diambil tarikh 1773 itulah. Selepas tu Raja Melewah, Raja Lenggang, Raja Hitam yang dijemput dari tanah Minangkabau. Dan selepas itu tiada lagi, selepas 3 yang di Putera Besar Negeri Sembilan tu tak ada lagi yang dijemput. Yam Tuan Radin yang bermula dari 1824 sampai 1864 itu diputerakan di Negeri Sembilan. Selepas itu Yam Tuan Imam Antah, Yam Tuan Antah, Yam Tuan Mahmud, Yam Tuan Muhammad. Itu lepas Muhammad yang di Putera Besar Negeri Sembilan, Tunku Abdul Rahman. Selepas Tengku Abdul Rahman, Tengku Menawai, Duli Yang Maha Mulia Tengku Menawai. Selepas Tengku Menawai, almarhum Duli Yang Maha Mulia Tengku Jaafar, dan sekarang yang ke-11 Duli Yang Maha Mulia Tuan Mukri. Ya. Bermulanya dulu kalau kita nak ikut terombok alam beraja tu, Negeri Sembilan ni bermula dengan, kalau kedatangan Raja Melewah tu, Negeri Sembilan ni dah ada kerajaan sendiri, tapi tinggal lagi keadilan tu ataupun yang kita panggil raja tu belum ada. Yang kita ada pembesar-pembesar ataupun orang-orang kita panggil penghulu yang berada di Negeri Sembilan. So di pembesar-pembesar ni ataupun penghulu-penghulu di Negeri Sembilan ni datang menghadap Raja Melewah, kedatangan Raja Melewah di Rembau. Selepas saya ringkaskan sebulihnya, balik pembesar-pembesar di 4 orang pembesar di Negeri Sembilan tu ke Seri Menanti. So dibina istana Ampang Rambai ataupun dipanggil Barung-Barung. Terletak di seberang sungai ataupun di kampung Tanah Datar, Seri Menanti. Dan kekal istana ni, kalau nak ikut dulu memang dikategorikan istana, tapi taklah besar benar. Dia dipahamkan 4 batang tiang. 4 batang tiang. So bermulalah dari situ perkembangan ataupun landscape Seri Menanti itu dalam lingkungan beraja dan dibantu oleh pembesar-pembesar orang adat yang berada di Seri Menanti. Ya, Doktor. Okey. Dedan, kita stop dulu kat situ. Pasal kat situ saya nampak ada beberapa perkara yang saya nak tanya sikit. Jadi sebelum saya tanya pada Profesor dan Doktor ni, saya minta Dedan cerita sikit pasal dia relevan kan tu dengan soalan pada Doktor nanti pada pertanyaan saya. Dedan boleh tak cerita sikit keadaan Semenanti dulu? Keadaan Semenanti, kehidupan Semenanti, alam ni sikit.
Saya nak tahu dulu pasal sebagai orang lama, pasti tahu. Saya kita tahu mungkin ada sawah dulu, mungkin dekat sekolah tu apa, boleh tak cerita sikit belum dari sana mana apa yang ada yang real dulu belum yang ada sekarang. Kita cerita sikit. Keadaan Seri Menanti yang dulu-dulu. Adanya alam Betul. lingkungan itu. Kalau nak cerita balik ke zaman masa kecil-kecil dulu, apa yang ada di Senanti ni memang seronok lah. Kalau nak ikut dulu Seri Menanti ni kebanyakan sawah padi. Ada sawah padi. Sawah padi. Ya. Teruskan. Okey, kebanyakan yang ada di persekitaran Seri Menanti ni dulu sawah padi. Sawah padi ni dulu itu adalah sumber ekonomi kepada masyarakat tradisi yang dululah. Kalau nak ikutkan dulu dari Gunung Pasir itu, sawah padi, sampai ke Ampang Tinggi melalui Sungai Layang dan ke masuk ke Sungai Muar, kebanyakan sawah dan kehidupan masyarakat kita masa dulu di Seri Menanti ni memang ramai penduduk tapi berpusat di Pekan Seri Menanti itu dululah. Memang ada kedai. Okey Dedan. Selain pada sawah, apa lagi yang wujud dari segi pokok-pokok tumbuhan dalam kawasan Seri Menanti ni? Kalau nak ikut di pokok-pokok yang ada di kawasan Seri Menanti ni dulu, memang besar-besar. Yang boleh pakai benar dan masa kecil-kecil dulu yang saya tengok dan yang saya dapat dari khabar dari Abah Hatuk dan Wan saya mana orang Seri Menanti, kebanyakan pokok yang kita tengok ada pokok temonsu, seperti pokok sono dan pokok kemuning. Pokok ni memang besar-besar lah, dan kawasan istana pun dulu memang ditanam. Orang dulu memang akan menanam pokok untuk sebagai satu peringatan kepada mereka. Okey Dedan. Terima kasih Dedan. Jadi banyak juga pokok-pokok yang saya pun tak tahu apa nama seperti tembusu saya tahu sekarang. Okey. Balik pada Profesor tadi. So, sekarang ni Dedan dah cerita tadi kan. Ini dia yang ada kat Semanti mari. Ya. Dulu. Pada satu ketika dulu kan. Dan kita tengok pasal saya bukan nak kita yang ditanam oleh kita atau pihak berkuasa. Tak. Maksud saya, kita segi alam ni adalah pameran juga. Alam juga ada bercerita. Alam ni mesti bagi satu sumber ilmu yang tepat. Jadi macam mana sekarang? Tu dulu, sekarang macam mana dengan Semanti? Perlu tak kita wujudkan macam keadaan-keadaan supaya kita masuk ke Bandar Diraja, masuk ke Istana Lama, dan dia sebelum masuk tu dia dah bercerita awal-awal daripada awal dan keadaan lingkungan. Kita pandang Profesor dengan Doktor? Saya kurang jelas apa yang Dr. Andes tanya tadi, tapi kalau boleh saya ulang balik. Maknanya lanskap, okey? Ya, lanskap. Lanskap Istana Melayu. Ya, Istana Melayu dan keliling istana tu, perkampungan dia ataupun sebelum masuk dalam pagar istana. Jadi, apakah minta pandangan Doktor kat situ? Okey. Sebenarnya bila kita lihat karakter ataupun kawasan istana, saya rasa kita tidak harus melihat dia dalam lingkungan kawasan istana tu aja. Okay? Yeah. Sebab sebagai sebuah bandar diraja lah, okay? Dia ada beberapa kawasan yang harus kita tengok. Kalau yang di luar kawasan istana tu, itu adalah core zone dia, zone utama. Okay?
maknanya landscape yang kita nak buat tidak harus melihat kepada kawasan istana itu saja. Dia harus merangkumi kawasan di luar istana juga. Sebab kalau kita lihat kepada sejarah Melayu, bila dia menceritakan tentang kota istana tu, dia bukan hanya merangkumi satu kawasan yang kecil. Dia harus merangkumi satu kawasan yang luas. Dia ada zon-zon dia yang tertentu. Sebab itulah sebenarnya yang membentuk karakter landscape dan juga seni bina pada istana. So maknanya landscape istana Melayu, kalau kat sini saya memilih konteks Seri Menanti. Dengan adanya Istana Lama Seri Menanti, maka saya rasa lanskap dia harus merupakan lanskap Melayu. Sebab itulah yang akan membentuk Bandar Diraja Seri Menanti. Sebab kalau kita lihat pada negeri-negeri lain di Malaysia, kita ada 9 bandar diraja. Setiap bandar diraja ni mempunyai karakter-karakter yang tersendiri. Di Kuala Kangsar dia lain, di Kedah dia lain. Itu adalah mengikut kepada seni bina dan juga lanskap dia. Memang saya rasa amat penting untuk kita membentuk karakter kita sendiri dekat situ. So saya rasa bila kita melihat kepada lanskap Istana Melayu, kita harus kekalkan karakter dan juga nilai setempat. Maknanya nilai Seri Menanti itu harus dikekalkan. Tidak hanya lanskap di kawasan istana tetapi juga lanskap kepada kawasan yang lebih luas. Merujuk balik kepada apa yang Cik Ibrahim cakap tadi, saya rasa bahawa pokok-pokok asal setempat yang ada di Seri Menanti harus dikaji semula lah dan digunakan semula. Ya. Terima kasih. Okey Doktor, jadi dia punya penting dia karakter setempat lah Ya, karakter setempat. Maknanya kita tak boleh import karakter daripada luar. Sebab itulah kekuatan kita. Kekuatan Istana Lama Seri Menanti dan kekuatan Bandar Diraja Seri Menanti adalah Seri Menanti itu sendiri. Jadi pokok-pokok, pemilihan pokok adalah daripada kawasan setempat. Kita tak boleh import daripada luar. Okay? Itu pada pandangan saya. Ya. Okey, mungkin sedikit tambahan lah Dr. Andes kan. Kalau kita tengok macam mana kita nak melihat lah landscape, betul kata Prof. Raja Rafida tadi tu, berkenaan tentang landscape persekitaran. Sepatutnya dalam satu landscape di kawasan istana tu sendiri, dia ada kaitan lah, kita kata konteks lah, konteks keliling dengan masyarakat ataupun rakyat di sekelilingnya lah. Jadi dia seolah-olah macam satu ibarat yang dekat dengan hati rakyat, macam itulah kan. Tapi kalau kita melihat kepada yang persoalan tadi tu, macam mana kita melihat kepada landscape Istana Melayu dahulu tu, memang betul lah. Kalau kita lihat beberapa kajian ataupun kita lihat kepada manuskrip lama lah, kita tengok Hikayat Hang Tuah, kita tengok kepada Indah Putra dan juga Hikayat Merung Mahawangsa ni, dia menceritakan macam mana keindahan landscape istana dan juga Istana Melayu lah. Sebab semestinya landscape kepada istana sebenarnya Istana Melayu, tradisi Melayu dengan istana ni dia ada kaitan. Kalau kita lihat macam mana dia punya dunia landscape pada istana dan juga tradisi Melayu lah. Betapa indahnya kan. Macam mana dia kata dalam, kalau kita tengok Hikayat Hang Tuah mengatakan pokok-pokok yang lama, yang berbau, yang baik, memberi satu kesihatan dan sebagainya kan. Mempunyai kolam melambangkan adanya elemen air pada landscape tradisi dahululah. Adanya perigi, kalau kata istana adanya gerbang kan. Dan melihat kepada satu tempayan guri, pohon kayu kan. Dan bila nak masuk tu dia punya ada halaman yang tersendiri. Kalau kita dapat melihat lah, mungkin menggambarkan istana ni susah kita nak dapat lah. Tapi kalau kita suka melihat macam cerita Piramidi, cerita lama kan, dia menggambarkan landscape lama tu. Jadi kita nak landscape lama ni perlu ada lah. Bukan sahaja dalam istana tapi sekelilingnya juga
kita nak nampakkan environment yang asal tu baliklah, mengembalikan semula lah. Okay, Dr. Andes. Okey, Doktor. Terima kasih. Sebelum tu, saya tanya Profesor lah, Profesor. Ini pun perlu saya, pasal ada soalan yang saya nampak. Saya tak boleh dengar lah, Dr. Andes. Kurang jelas. Saya tak dengar langsung ni. Saya rasa ada masalah dengan Okey, Okey dah. saya memang tak boleh dengar apa-apa. Betul. dah okey dah. Okey. Alright. Boleh. Dia ada masalah lain sekarang ni. Okey. Okey, sekejap. Saya nak tanya Profesor, dah lupa pula saya pada sahaja tanya kan. Ni, tentang seni bina Istana Lama. Ya? Ya. Tak dengar. Saya dengar seni bina je. Boleh Doktor terang sikit, Doktor? Banyak tanya lah seni bina kita, seni bina Istana Lama. Okey. Cerita tentang Istana Lama, Melayu Istana Lama 90 Negeri Sembilan. Boleh Doktor terang sikit apa beza antara seni bina kita, khusus Istana Lama, dengan Istana Pagaruyung? Okey. Satu kajian. Okey. Boleh dengar Doktor? Apa perbezaan antara seni bina Negeri Sembilan dengan Istana Pagaruyung? Okey. Saya rasa tidak ada persamaan dari segi seni bina di antara dua istana ni lah. Soalan tu, Negeri Sembilan dan Pagaruyung. boleh ulang balik? Ya? Apa beza Seruyung? Istana Lama Semanti dan Istana Pagaruyung? Memang tidak ada memang tidak ada persamaan di antara kedua-dua istana ni dari segi seni bina. Okay? Sebab kalau kita lihat daripada skill pun dia adalah dua skill yang berbeza dan rupa bentuk dia pun adalah dua benda yang berbeza. Jadi kalau saya lihat pada Istana Lama 90 ni, dia lebih kepada seni bina tradisional yang ada di sekeliling kawasan tersebut. Maknanya dia lebih kepada Istana Lama, kepada seni bina Bumbung Panjang Negeri Sembilan. Okay? Dan dari segi ruang tu saya rasa dia tidak ada persamaan dengan yang ada di Pagaruyung. Okay? Memang kita tak nafikan bahawa tok-tok nenek kita dulu memang berasal daripada Sumatera. Tapi saya rasa along the way bila kita dah lama di sini, kita membentuk identiti kita sendiri. Maknanya seni bina yang ada Istana Lama 90 itu adalah mengambil kira seni bina persekitaran, rumah-rumah yang ada di persekitaran. Ya. Cuma bezanya adalah daripada segi saiz dan juga ruang-ruang yang ada. Oh, jadi memang beza Doktor ya? Memang kita nampak tu perbezaan ni kan. Dalam khabar tu dia ada entiti dia sendiri. Seni bina Melayu Sembilan ada sendiri. Boleh dengar Doktor ya? Tak dengar sangat. Okey. Berkenaan dengan identiti Negeri Sembilan kan, saya sambung sedikit lah daripada
Prof. Doktor, kalau kita lihat antara ramai yang salah anggap mengatakan bahawa sedikit lah information kan, kalau sedikit di sini adalah berkenaan landscape, tapi kalau mengenai sini banner, sebenarnya salah anggap ataupun misconception terhadap rumah Minangkabau dan rumah Negeri Sembilan. Jadi sepatutnya kita bangga dengan identiti Negeri Sembilan lah yang tidak sama dengan identiti di Minangkabau lah. Jadi salah anggap ni perlu kita perbetulkan dan kita sepatutnya melihat macam mana pengaruh ataupun identiti Negeri Sembilan itu bumbung yang berbeza, tidak bergonjong, bumbung panjang seperti yang Prof. Navida kata tadi, dan kebanyakan memang berbeza lah. Jadi semoga masyarakat fahamlah berkenaan dengan identiti Negeri Sembilan dan juga Minangkabau itu adalah berbeza lah. Okey Doktor. Jadi kita ada landscape, ada identiti sendiri. Kita Seri Bina pun ada identiti kita sendiri. Jadi lengkaplah kalau kita tengok Semenanti dan Istana Lama ni kan, menggambarkan identiti sendiri, identiti lingkungan tu sebenarnya. So sebelum tu saya nak tanya pada Didang. Didang boleh dengar Didang ya? Didang dah boleh masuk? Okey, kita ada masalah yang laptop ni. Tak apa, saya terus tengok. Boleh dengar ya? Boleh. Okey, jadi bila kita ada identiti, landscape mesti ada kita sendiri. Istilah lama kita dah ada identiti, tak boleh disamakan ya, memang berbeza. Keunikan masing-masing ada keunikan sendiri. Saya tanya apa yang patut kita buat di Istana Lama Semenanti khusus landscape. Jadi apa yang sekarang pertama saya tanya, yang sekarang ni macam mana pandangan doktor? Keadaan landscape kita, bukan keadaan rumput ya. Rumput kita insya-Allah pendek semua-alhamdulillah kan. Cuba menggambar ni tak satu kehidupan istana ya. Kehidupan si pemilik dia. Khasnya dulu yang mulia kan. Jadi boleh tak bercerita tentang apa? Saya nampak bila Pancung masuk, dia tengok sejarah raja, insya-Allah ya. Sejarah istana tahu. Tapi bila dia tengok ke lingkungan, cantiknya. Tapi ini ke raja dulu tanam kan? Itu cabaran saya lah. Ini yang kita kena perbaiki, kita kena perhasi balik selepasnya. Silakan Doktor, Profesor. Okey. Kalau berkenaan dengan istana ataupun kita kata halaman ataupun landscape tradisi lah kan. Yang seharusnya ataupun sepatutnya lah kita ingin kekalkan lah apa yang ada pada warisan kita dahulu. Itu yang sebaiknya lah. Kalau kita mengimbas kembali ataupun melihat kepada landscape tradisi Melayu, sebenarnya mempunyai halaman yang sangat indah lah kan. Disebut halaman lah. Jadi dia mempunyai ada halaman hadapan, halaman kiri, kanan dan juga belakang. Begitu juga dengan istana. Kalau kita melihat di istana, halaman hadapan tu ada yang sangat luas lah. Jadi di situ ada beberapa acara pertabalan dan sebagainya dengan mendekati rakyat dan sebagainya. Dikatakan di depan tu adalah halaman hadapan yang mempunyai satu acara lah. Dan kiri kanan itu adalah macam mana dia memberi fungsi lah. Tapi kalau melihat kepada Istana Seri Menanti pada masa dahulu ataupun landscape dahulu lah, saya pun rujuk kepada Encik Ibrahim juga yang mengatakan bahawa ada 19 batang lah pokok seda yang asalnya ada di sekeliling Istana Seri Menanti itu. Jadi itu adalah pokok warisan yang perlu, saya merasakan ianya perlulah untuk kita mengimbas kembali macam bagaimana landscape pada masa dahulu di Istana Seri Menanti mempunyai identitinya sendirilah. Jadi pokok yang itu yang perlu kita perlu ada yang kita tanam, dan juga bagaimana kiri dan kanan kan, halaman kiri dan kanan dan juga belakang di istana tu perlu kita mereka semulalah untuk melihat ataupun mengimbas kembali istana tu itu sendirilah fungsi dan sebagainya kan.
Jadi saya buat masa ni saya merasakan yang itu dahulu, nanti kita sambung lagi lah apa yang dikatakan halaman-halaman ni tadi. Okey, kalau saya boleh tambah apa yang Dr. Yati cakap Dr. Ranjas. Saya rasa istana dalam konteks ni, Istana Lama Sri Menanti dan juga lanskap yang nak dibuat tu, dia adalah amat penting kerana dia sebenarnya adalah testimoni kepada sistem pemerintahan raja berperlembagaan. Dia bukan macam lanskap rumah dan sebagainya, dia adalah lanskap istana. So lanskap istana dan juga lanskap dan juga seni bina ni saya rasa tak boleh dipisahkan. Seperti apa yang Dr. Yati kata tadi, pokok-pokok besar harus ditanam bukan sahaja sebagai memberi teduhan kepada kawasan persekitaran, sebab kalau kita tengok Istana Lama Sri Menanti, ruang-ruangnya adalah dihaskan untuk acara-acara rasmi ataupun menjadi ruang kediaman kepada keluarga diraja. So maknanya rakyat jelata ataupun perkara-perkara ataupun acara-acara yang melibatkan rakyat akan dibuat di halaman istana. Itulah seharusnya halaman istana ni harus luas. Okey, tanpa ada pokok-pokok yang menghalang. Dan kita harus ingat bahawa pokok-pokok besar ni dibuat ataupun ditanam untuk mengimbangi suhu dalam bangunan. Maknanya dia boleh menapis haba daripada luar untuk masuk ke dalam. Jadi bila kita tebang pokok-pokok besar di sekeliling istana itu yang menjadikan haba ataupun kawasan dalam istana lama itu tidak menjadi selesa lagi. Jadi saya rasa kita harus mengembali kembali, sebab itu yang daripada awal saya kata bahawa bina dan lanskap ni tak boleh dipisahkan. Kita tebang pokok tu, maknanya kita akan rasakan bahawa ruang ataupun suhu di dalam istana lama tu menjadi tidak selesa untuk dihuni. Jadi pada pendapat saya bersetuju dengan Dr. Yati bahawa pokok-pokok besar yang memberi lindungan dan juga yang mengimbangi suhu dalam bangunan ni haruslah ditanam semula. Okey, kita tidak harus hanya memikirkan pokok-pokok untuk memberi estetik, untuk memberi estetik value, tetapi juga pokok-pokok yang memberi memberi makna kepada Sri Bena tu pada suatu ketika dahulu. Terima kasih. Okey, Doktor, terima kasih Doktor, memang jelas tu. Dedang boleh dengar Dedang? Saya tanya pertanyaan khas tu Dedang. Okey Dedang, saya nak tanya Dedang ni, sebab kita masa pun dia mencemburui juga ni Dedang, apa pokok yang ada dulu yang Dedang boleh ingat atau dengan pada orang tertua kat Semenanti ni yang ada ditanam dalam kawasan Istana Lama dan juga yang di persekitaran dia, dan apa fungsi dia pokok ni. Dan kita ada pokok beringin, apa fungsi dia mungkin bagi Dr. Yati, Dr. Profesor pun dia ada menghalangi, ribut, mungkin menyejukkan keadaan. Silakan Dedang, pokok apa yang patut kita ada dalam istana ni, ikut pengalaman, ikut penonton Dedang yang pernah, yang lama juga kat Semenanti. Sila Dedang. Okey Doktor. Faham. Minta maaf sebab ada masalah teknikal sikit di Resort Semenanti ni. Sebelum tu saya nak tambah Prof. Raja Nafida dengan Dr. Yati tadi tentang perlunya pokok-pokok ataupun landscape pokok besar ni ditanam di persekitaran di pekarangan istana dan kawasan sekitar. Kalau kita nak ikut dalam alam beraja ni, pokok besar ni macam pokok temonsum, pokok sono, seperti yang memang ada di kawasan Istana Sri Menanti, Istana Hinggap Seremban, Istana Seriting, dia ibarat pohon di tengah padang. Batangnya tempat bersandar, daunnya tempat berteduh, dahannya tempat sengayut,
baninya tempat berlindung, akarnya tempat bersila, pucuknya dijadikan ulam besar, buahnya dijadikan ubat ataupun makanan, dan tingginya dijadikan pedoman. Kalau soalan doktor tadi, perlunya pokok itu kalau ikut di zaman dahulu, kalau kalian nak refer di Istana Lama ni dah 100 hampir 120 tahun, dan kalau ikut Institut Baraja di Negeri Sembilan ni dah dekat nak 248 tahun, 250 tahun. Kalau ikut dulu, perlunya pokok-pokok itu ditanam untuk orang-orang dulu. Kalau kita tengok kedudukan Istana Lama Seri Menanti itu, dia akan menghadap ke matahari terbit ataupun mengarah matahari terbit, dan belakangnya matahari turun, ataupun belakang tu dipanggil darik, depan tu panggil baru, ulu dan hilir. Istana Lama Seri Menanti ni memang menghadap ke kawasan tanah lapang, dan belakangnya Bukit Hitan. Pokok ni untuk itu sebab orang dulu-dulu yang mempunyai ilmu yang tinggi, mempunyai kepakaran tentang kedudukan geologi tanah tempat sekitar tu, memilih tempat yang bertuah ni di Seri Menanti ini untuk dijadikan istana. Bila dibina istana tu, landscape yang awal akan dibuat adalah dari segi pertahanan dari serangan musuh. Pertahanan ya. Bila ada benteng ataupun pokok besar ni, dia akan menahan dari serangan musuh. Umpama meriam, kalau ditembak meriam tu tak ada lah lantih kau stano dulu dah. Kau pokok tu lah kono pokok panah pun terpacak ataupun tercuek dekat pokok tu dulu. So selamatlah orang yang lubalang istana yang mengawal istana masuk tu, belum ada polis lagi dah. Ada tu lah lubalang ataupun dalam luar lingkungan ni ada 5 suku yang menjaga kawasan istana tu sendiri. Lagi satu, pokok-pokok besar ni digunakan sebagai pedoman, tingginya sebagai pedoman untuk menzahirkan itulah kawasan istana bila nampak ada pokok-pokok ni. Doktor. Okey. Jadi takkan 3-5 batang ni pokok dia dah rasa banyak pokok ini ni. Apa makanan pihak tukang masak untuk raja, ada tak pokok-pokok tu ditanam? Sekarang kita nampak pertahanan untuk halang serangan, lepas tu untuk rimbun, tapi macam mana keperluan katakan berkurunglah dah perang tu 50 tahun. Jadi ataupun 2-3 tahun, 2-3 bulan. Apa pokok-pokok dalam kawasan ni boleh membantu supaya survival ni berterusan? Sebelum ke soalan doktor tu tadi, nak tambah sikit lagi pokok besar ni pun guna untuk kegunaan kayu-kayan lah. Ataupun bani itu dulu orang dulu buat tak ada besen ke apa-apa, dia buat capah. Kalau di Istana Lama Seri Menanti ni dulu terkenal dengan bedah capah. Maknanya ambil bani tu buat capah. Capah ni guna bila kenduri kendara ke istana, memang banyak capah tu bukan kecil, besar. Sampai mungkin 2-3 kaki lebar capah tu untuk diporak santan kelapa. Tu kegunaan pokok besar tu. Lagi satu dicatit lah kat situ. Kadang diukir pokok besar tu. Siapa lahir, siapa diputrikan ataupun khabar beranak pun maknanya dicatit, dipahat dekat pokok-pokok tu. Pokok besar tu sebagai Macam tu ya? Semua ditulis semua?
Ya doktor. Dicatat Mana kalau macam bolehlah dikatakan bukannya dulu-dulu dah. Sekarang pun kalau ada pokok kat Taman Garden tu, dia akan tulis Ali Love Asia. Dia macam tu. Dia ada gambar love itu dekat pokok tu. Mungkin doktor biasa buat kot dulu-dulu lah. Kat Bali pun biasalah. Kat sini tak biasa. Itulah kan. Itu masuk kecil-kecil. Ini contoh, bukan korban doktor tu. Doktor saya tahu dari kecil baik, macam gantang, mana letak situlah nongok. Dan letak situlah gantang kan, kata bawa. Doktor, dia dah kejap sikit besok tanya ni. Tadi depan, pokok belakang keliling ni apa ni? Yang ada macam ni. Pokok belimbing ni. Betul pokok belimbing yang kita ada kat belakang ni. Dokek 2 ke 100 tahun lebih. Atau orang ngada-ngada bercerita ya. Ya. Pokok belimbing ni memang sensitif kat saya. Kalau nak tabang saya dulu. Baru pokok belimbing tu. Dek sayang kat belimbing tu lah. Tu dah. Yang saya ingat mungkin guru yang saya kasihi dan yang muliakan Profesor Dr. Ranjil Nafida pun tahu dulu yang menjaga Kek Stanol ni Pakcik Tok Kilat dulu. Tok Kilat, Pak Ngahanong ataupun Ujang dulu. Yang saya dengar dari Datuk Akhir Zaman, Raman Syahri dulu dan Datuk Dagang Adam dulu. Masa dia menyandang pesako, itu masa almarhum Tunku Muhammad, belimbing tu dah ada. Masa tu dia khabar belimbing tu dah ada. So rasa umur belimbing tu, itulah mungkin dah dokek nak 100 tahun kan Nak dapat pokok yang 100 tahun, kalau tanam sekarang, umur saya masa tu dah 200 tahun. Memang tak dapat dah doktor. Ya, tapi mana dari saya simpulkan soalan doktor tu tadi, pokok belimbing tu memang dah ada. Bukan pokok belimbing ada, pokok limau memang ada, pokok kecapu ada. Mana bahan-bahan untuk sebab landscape Taman Melayu ni dia ada porak. Tapi Kek Stano ni tak adalah ngobam porak. Itu sebab orang tua dulu jangan masuk porak orang. Jangan pengocah lubuk orang. Ada di pesan-pesanannya benda macam tu. Tapi di istana ni, di belakang istana ni dulu, landscape mungkin dari segi makanan, perubatan ataupun kesihatan. Macam pokok-pokok herba yang ditanam di belakang tu, maknanya dulu tak ada nak berlalah pergi Hong Kong bulan datang. Maknanya bila sakit perut, ambil daun jambu batu tu, yang ada tu biaweh. Jambu batu tu macam apa warna pula ni biaweh. Orang dulu biaweh. Dia deh main yang konyet. Dia dah stop dulu. Saya minta doktor Profesor. Tolong ulas sikit. Okey, sedap dengan apa Cik Ibrahim cakap tu, sedap bunyi tu kan. Betul lah tu apa yang saya panggil Uncle Ber, nama manja kan Uncle. Okey. Kalau Allah sepi pula nangai. Okey. Memang pokok belimbing tu ada di halaman sisi kalau kita menghadap istana tu di sebelah kanan kan, memang ada kat situ. Jadi kita dapati bahawa halaman sisi itu memang tanaman untuk dimakan lah, macam belimbing, cemborai tu. Dan kita saja macam pokok limpato kan. Limpato ni untuk masakan orang Negeri Sembilan lah. Ya. Kalau limpato tu doktor, mak tak tahu, tak cerita tahu. Okey, kalau sebelah kiri sisi yang sebelah sana tu kita dapati macam sirih herba lah yang ditanam, serai kan, kunyit dan sebagainya. Dia macam tu dan di belakang pula kalau sekarang ni kita nampak dia ada untuk kuda punya table. Kuda kan. Jadi di situ sebenarnya memang halaman belakang memang untuk ternakan lah sebenarnya. Jadi memang kita dapati memang ada wujud dia, halaman hadapan, sisi kiri, kanan dan juga belakang lah di Istana Seri Menanti ni lah dalam kes ni lah. Okey Profesor, menarik ni.
Dah Okey, keluar letak ni. saya mencelah sikit, tapi saya nak pergi bawa berjalan sikit. Melalui Yes, kajian yang kita buat terhadap bandar-bandar diraja di Malaysia, kita dapati bahawa pemilihan pokok-pokok besar ni dia bergantung kepada beberapa perkara lah. Perkara pertama adalah dia akan memilih pokok-pokok yang berwarna kuning dan juga berbau wangi dan juga mempunyai betul. yang luas. Betul. Jadi sebenarnya dia tidak memilih sebarang pokok besar. Tak. Okay, so dia akan relate kepada diraja tu lah. Okay. Jadi pokok-pokok warna kuning ni ataupun warna putih ni dan wangi ni adalah pokok-pokok seperti tembusu, pokok angsana ataupun pokok bunga tanjung. Okay. Sebab bau ni memang akan, bau dan juga warna dan juga tekstur daripada pokok ni memang akan memberi kita satu rasa. Dan rasa tu memang saya rasa memang perlu bila kita masuk dalam satu kawasan istana lah. Sebab macam bau bunga tanjung tu dia akan flashback, dia akan bawa kita kepada zaman dulu-dulu. Okay? Especially bila angin bertiup pada bunga tanjung tersebut. Dan ada juga istana-istana di Malaysia yang mengambil kira pokok-pokok berwarna kuning. Okay, seperti asam jawa ataupun celagi, beringin ataupun hujan-hujan. Okay, pokok-pokok tu pun dipilih juga. Sekejap Doktor, Prof, nak tambah boleh? Prof, nak tambah boleh? Ya, boleh. Boleh. Apa tu, itulah bila Prof sebut dulu kita buat kajian tentang bandar-bandar diraja tu, pun memang ada sama sebagai ADC kepada Prof, kan. Ya, saya nak ingatkan balik Prof tentang kita di Istana Kelantan. Di Istana Kelantan sebab dulu kita dibawa pergi tengok pokok asam jawa yang ada depan istana tu. Prof ingat kan? Itulah. Nak nambah itu je lah. Maknanya Okey. Dan kalau kita tengok memang pokok asam jawa tu tidak ditebang sehingga kini. Dia memang kekal dalam kawasan istana. Menjadi kebanggaan mereka. Pokok asal. Doktor, saya nak tanya, kiri kanan Istana Lama ni ada pokok sena. Apa fungsi dia tu? Kiri kanan Istana Lama yang dulu memang ada pokok sono. Ya. Memang ada pokok sono. Kalau ikut Dr. Nuyati yang dulu kita ada dalam 1985 masuk buat inventory tu memang ada 16 batang pokok saja yang tinggal. Sekarang ni memang mungkin ada tinggal 2 batang kot. 2 batang. Fungsi sebatang tinggal. Ya. 2 batang. Ya. Kalau ikut soalan doktor tadi, fungsi pokok ni dulu kalau ikut dari kajian dan cerita orang tua-tua di depan Istana Lama ni dulu memang ditanam pokok angsana tu dan dijadikan benteng, dia sederet. Berapa batang dia dah tak pasti, tapi memang ada pokok angsana tu. Kalau nak ikut pun di Padang Seri Menanti tu memang terdapat banyak pokok sono dulu. Dulu memang banyak pokok sono, pokok pundang, pokok tomonsu. Tomonsu dekat lokuk tu dulu. Sekarang ni dah jadi tasik lah. Tasik Londan Naga. Doktor. Ya, okey. Saya nak tanya satu lagi. Minta pandangan, bukan minta pandangan Didang. Pasal dia kita dengan landscape juga ni. Bondo-bondo yang dah tak ada sekarang ni kat Semanti. Perlu tak kita minta pandang saja. Apa pandangan kalau kita cadangkan macam pintu gerbang lama yang dah roboh tu. Lepas tu
jembatan yang ada ke Istana Kosa tu, ya, apakah itu lama, ya, perlu dikekal bentuk dia. Dan apa lagi yang kita rasa dah hilang dah daripada pandangan kita kasar, apa, fizikal sekarang ni. Boleh tak ada dia tahu orang sikit apa-apa yang dulu ada sekarang dah tak ada dah. Ini tu apa pasal benda ni kita nak kata sikit benda tu. Kemudian satu lagi Dedang, saya nak Dedang kongsilah pengalaman kita sikit lah. Budak-budak main macam mana nanti, suasana main macam mana nanti pagi, macam mana kotak, macam mana musim kobau, macam mana, ceritalah sikit. Dr. Yati tu dia orang muda, dia tak tahu tu semua tu kan. Saya lagi muda, saya tak tahu. Kalau cerita sikit, yang boleh ada Fida ni dia lah istana kan. Kita dekat luar, jadi kita sikit. Tapi kalau ikut apa ni reverse balik 20 tahun ataupun 40 tahun yang dulu, dia saya muda tu dah. Jangan doktor yang nak muda, saya muda ya. Tapi gigi pun belum tumbuh. Tu juga apa Muda lah. Okey, saya pergi ke doktor punya soalan tu tadi pasal pintu gerbang. Pintu gerbang yang ada pintu saya panggil kalau orang Senanti ni pintu gerbang lah. Tapi pintu gerbang. Kadang-kadang ayat saya ni memang dia punya pronoun tu susah sikit. Dia punya S dengan F tu susah. Apa ni, saya nak kutip sebab saya dulu jadi kangkuit dekat Profesor Dr. Raja Nafida masa kajian bandar diraja. So landscape untuk bandar diraja, kalau salah betul ni Prof ya? Tak berani betul dah pasal ramuan. Okey. Tak. Walau memang lama tapi dia tu apa ni, dia guru. So kena hormat dengan guru, duduk bertanya, tagak bertanya, duduk berguru. Ni kena, saya tengah duduk. So kena berguru dekat Dr. Nayati dan Prof. Bukan semua benda yang saya tahu. Saya pun kena belajar ni. Okey, kita balik ke soalan tu tadi. Kan panjang cerita kan. Masa terhad. Mana pintu gerbang ni, konsep landscape untuk bandar-bandar diraja ni, Prof kan, menepati ciri bandar diraja itu sendiri. Mana pintu gerbang yang ada yang dah roboh tu makin tu, sadih betul saya. Kalau ada lah saya ni kaya, saya buat sendiri. Tapi lepas ni kan saya minta yang amat berhormat itulah Menteri Besar kita kok ada nonga lah sama-sama. Ni hasrat warga Seri Menanti. Yang macam saya sebut tadi, landscape untuk istana pintu gerbang itu adalah pintu masuk kekuasaan lingkungan, kekuasaan bandar diraja, kekuasaan tempat yang istimewa di kalangan rakyat-rakyat. Masuk tu lah, kalau masuk pintu gerbang tu macam kalau doktor lah, macam dengan saya lah kan. Saya masuk ke doktor dengan saya, masuk pintu gerbang tu, lepas tu masuk tu boleh lah bantuan data, bantuan samping, kalau ada kori tu elok-elok kan. Ni baru masuk pintu gerbang ni. Nak masuk kawasan istana kena berpakaian sopan dan menepati adat istiadat istana tu sendiri. Pintu gerbang itu perlu. Aura tu dah ada dah. Kalau nak ikut dulu pintu gerbang yang itu saya pasti. Pintu gerbang tu dulu ada di Pekan Seri Menanti dan di kawasan Padang Biaweh, lebih kurang macam itulah. Tapi itu dah lama. Masa tu saya tak ingat lagi dah. Saya belum lahir. Yang saya tahu pintu gerbang yang ada di Pekan Seri Menanti yang menandakan itu adalah kawasan lingkungan. Kawasan lingkungan ini yang seperti disebut tadi ada 5 suku dan lingkungan ini adalah 3 kilometer dari pusat istana itu sendiri yang dipilih menjadi wilayah adat lingkungan. Prof, betul kan? Apa yang bercakap tu? Mana konsep ataupun landscape untuk bandar-bandar diraja.
dan di dalam itulah maknanya kalau ikut memang ada macam sekarang ada klinik, ada masjid, ada sekolah, pendidikan, perubatan. Sebab dulu ramai. Doktor, okey. Okey dah. Kalau saya boleh menjelas juga, Dr. Anjas. Silakan. Okey, saya nak menyambung pada apa yang Cik Ibrahim cakap tadi. Saya rasa dalam konteks Seri nanti kita harus melihat kepada dua, iaitu lanskap makro dan juga lanskap mikro. Sebab bukit-bukit yang ada di sekeliling Istana Lama itu juga sebenarnya adalah merupakan lanskap yang harus kita kekalkan. Lanskap yang makro lah yang ada di sekeliling tu. Kampung-kampung Melayu yang ada di sekitar istana pun yang menjadi rumah-rumah dipanggil kerabat ataupun air kaki raja ni harus dikekalkan. Itu adalah dalam konteks makronya. Okey, dari segi mikronya yang di sekitar Istana Lama Seri Melanti tu yang harus kita kekalkan adalah sebab bila kita lihat kepada Bandar Diraja ni, kita ada elemen-elemen yang membentuk Bandar Diraja ni seperti padang, makam, masjid, sekolah, jalan, tanah tinggi, sungai kalau ada, itu adalah elemen-elemen bentuk Bandar Diraja. Jadi kita tidak harus melihat kepada pokok saja, tapi lanskap mikro dan juga makro ni harus kita ambil kira sama lah dalam kita nak membentuk tu. Jadi benda ni menyeluruh. Pasal sebutnya institusi beraja bukan sekat istana, tapi kehidupan alam, seni dan budaya dia. Jadi senampak luar-luar ni perlu juga dikekalkan dia punya identiti. Dia menopang perkekuatan. Itu nama dia, kita ada program istiadat Pulung Ngadap. Itulah dia sebenarnya yang memberi kekuatan bersama. Dia nampak ataupun memang raja ni memang establish satu pemerintahan yang memang ada dia punya kabinet ke ataupun rakyat dia atau alam dia bersama untuk satu sistem yang dipanggil sistem Raja Ring 9. Okay, Dr. Yati, silakan. Kita pun dah masuk ke sasaran akhir dah ni. Sebelum kita nak minta rumusan sikit. Silakan Dr. Yati. Okey. Kalau kita melihat landscape kajian kes kita adalah Istana Seri Melanti, kita mengatakan bahawa dia seolah macam kearifan tempatan lah, kearifan tempat, iaitu kearifan tempatan Melayu jugalah kan. Jadi dengan adanya landscape istana ni menjadi satu simbolik lah, satu kita kata keagungan lah landscape yang ada di istana. Dan dianya begitu amat penting lah, sebab kalau kita melihat bagaimana kegemilangan landscape istana Melayu yang kita nak katakan dan kita nakkan ia menjadi satu rujukan kepada generasi akan datang lah. Jadi kalau kita melihat kepada ciri-ciri landscape tradisi Melayu kan yang pernah wujud pada masa dahulu kan, dengan evolusi dia tu, kita takutlah evolusi itu nanti dia akan mengubah banyak kepada landscape Melayu ni dan akhirnya dia akan hilang. Jadi bagi pendapat saya, kita kena mengembalikanlah, kita kena buat sesuatu seperti Prof. Haji Nabi dah mengatakan tadi, bagaimana adat dan istimewanya Istana Seri Melanti ni mempunyai adat seperti adat Minang dengan pengaruh-pengaruhnya, masyarakatnya dan sebagainya tu. Jadi perlulah kita kekalkan amalan-amalan kebudayaan, adat resam kan, kawasan setempat itu yang kearifan tempat tadi itu mestilah menggambarkan dalam landscape di kawasan dalam istana dan juga di luarnya sekali lah, persekitaran istana itu nanti. Jadi kalau landscape Melayu itu gambaran yang sangat jelas lah, menunjukkan macam mana kan masyarakat Melayu dulu dengan istananya kan, menggambarkan budaya sosial masyarakat kita lah. Jadi saya merasakan bahawa dengan wujudnya ataupun kita mengembalikan yang ini, kita akan mengubahlah persekitaran secara tak langsung, ciri-ciri landscape tradisi kita dikekalkanlah. Janganlah pula kita pinjamkan landscape daripada idea-idea negara lain kan yang kita masukkan. Jadi dia akan merosakkanlah. Itu harapanlah yang saya dapatlah situ. Terima kasih Doktor. Ya, sebutnya Istana Lama, Istana Melayu mesti menggambarkan Melayu dan lingkungan dan setempat tu kan.
ini baru di sana, besok kita akan tengok pula mungkin landscape dalam balai undang. Kemudian di bawah undang tu mungkin landscape datuk lembaga dia, telapak dia. Mungkin telapak bosa, telapak buapak dan mungkin telapak ibu sokor. Jadi dia makin lama akhir dia pergi pada paling besar. Tapi kalau yang besar saya cantik ya atau tepat, yang keliling tak tepat, dapat menggambarkan. Jadi bila menggambarkan ni sembilan dengan rajanya, dengan luaknya, dengan undangnya, menggambarkan istana, balai, landscape. Jadi dapatlah menceritakan secara menyeluruh. Macam kita pergi Bali contoh kan. Masuk ke Bali, kita gerbang dah nampak realiti Bali. Pergilah di puri-puri dia, dah ada puri raja dia. Jadi ada titik. Kalau di Ubud ada special. Kita sama juga di Istana Lama macam ni. Keliling Istana Lama atau lingkungan ni ada gurun pasir macam mana dengan landscape berkampung dengan luar pasir Teraci, Ulu Mua, mungkin Inas. Itu undang pun special pula dengan wilayah undang dia. Jadi akhir saya boleh simpul sikit ya. Sebenarnya saya dah simpulan tadi sebenarnya dia. Jadi sebelum kita tutup, kita sebenarnya menarik ya daripada perbincangan dapatan kita pada hari ini, kita akan ada beberapa siri lagi untuk lebih detail. Pihak museum akan menjemput besok Profesor Dr. Didang. Didang memang khusus lah. Pasal tak semua dapat cerita ini. Ya, memang macam tak perhati saya nampak Didang ya. Tak nak dia bongkar tapi bagi dia berehat ya kan. Terus potang yang tak selesai ya. Kita satu-satu. Jadi untuk pihak museum kita dah nampak dah. Ada beberapa soalan dah timbul banyak kat menjor ni ya. Kita dah nampak dah. Lepas ni apa yang pihak museum perlu buat ya supaya bukannya kita nak tunjukkan landscape museum deraja tapi landscape istana lama. Itu penting. Boleh first macam tu ya. Landscape lama tapi di keliling istana tetap ada kehidupan masyarakat. Landscape tu rasakan juga kehidupan masyarakat kampung dia. Jadi sebelum masuk ke lingkungan luar ada landscape juga. Bukan hanya cantik tapi tepat. Di tepat tu ada fakta-fakta boleh bercerita. Jadi sedikit ni soalan ni perbezaan instrumental dan peruyung dari segi fungsi dan arkeologi. Saya rasa siapa soal ni? Dia fungsi arkeologi ni nampak kalau arkeologi arkeologi dibina fungsi. Dr. Profesor nak jawab tak? Ataupun kita perbezaan instrumental dan peruyung dari segi fungsi dan arkeologi. Ekologi bukan arkeologi, ekologi. Boleh ekologi ni boleh kita samakan dengan persekitaran. Ya, persekitaran. Boleh kan? Ya. Boleh tak? Jadi. Boleh. Ini sebenarnya adalah satu soalan yang memerlukan satu sesi lah untuk jawab. Betul. Memang saya kata tadi memang banyak perbezaan di antara Istana Lama Sri Menanti dan juga Istana Lama Istana Pagaruyung. Okay. Tapi apa yang menarik dekat sini adalah dari segi pemilihan setting istana tersebut. Mungkin ada sedikit persamaan. Okay. Kalau kita lihat Istana Lama Sri Menanti, settingnya adalah seperti berada di lembah, okay, yang mana terdapat tanah-tanah di belakang dia yang menjadi background kepada istana tersebut. Dan setting tersebut terdapat di Pagaruyung. Okay. Dan juga kalau kita lihat kepada aktiviti ekonomi seperti yang diberitahu oleh Cik Ibrahim tadi, suatu masa dulu memang aktiviti ekonomi kita adalah sawah padi. So mungkin setting sawah padi itu pun sama seperti di Pagaruyung dan juga di Sri Menanti. Okay, tapi dari segi seni bina tidak ada persamaan. Okay, tidak ada persamaan kerana dari segi bentuk, rupa bentuk, dari segi saiz dia adalah dua benda yang berbeza. Itu aja dari saya. Mungkin Dr. Yassin boleh tambah? Okey. Saya tambah sedikit lah. Kalau saya pun dua kali lah saya ke Istana Pagaruyung lah, terutamanya dalam reka bentuk istana di Pagaruyung lah memang berbeza dengan Istana Sri Menanti kita lah. Dan dari segi landscape pula kita dapati dia macam hampir sama sebab kita lihat depan tu memang dia kosongkan untuk apa-apa aktiviti. Cuma di depan tu dia ada rangkinang lah. Rangkinang tu kalau kita di Negeri Sembilan tu dia macam je lapang padi lah, kita panggil kui kan. Kopuk. Kepuk lah, kui lah kita panggil kan. Tapi di Pagaruyung ada rangkinang dekat depan tu.
dan dia mungkin disebabkan menunjukkan identiti di sana lah, tapi memang nampak nyata memang perbezaan tu jelas antara Istana Pagaruyung di Indonesia Mata, di Negeri Sembilan berbeza lah. Begitu juga landscape hampir sama disebabkan kita cuaca yang sama dan jadi zoning halaman tu tidak berapa jelas sisi kanan dan belakangnya lah. Saya dapati yang itu. Okey, terima kasih Dr. Yati. Terima kasih Profesor. Saya pun minta last terakhir ni pada Dek Dang. Pendek sikit Dek Dang ya. Dek Dang cerita sikit je. Saya ada pertanyaan daripada pihak agensi yang bersama Museum nanti untuk badan skip ni. Padi ni. Asal nama sebenarnya Seri Padi ya. Mana tompek dijumpai lu padi ni? Orang cakap tengah-tengah padang tu. Apa nak buat bondang tu ya. Tapi kena juga pasal sebenarnya ni cerita aku setuju ada secara fizikal juga dari segi tapak dekat. Boleh tak Dang bagi tunjuk sikit pada kita? Okey doktor. Kalau ikut nama Seri Menanti ni yang kita tahu, yang kita dapat tahu dari orang tua, kita pun buat kajian juga dulu inventory gunung panjang Negeri Sembilan bersama Prof. Raja Nafida. So dari kajian ataupun dari saksi hidup yang kita temui, banyak versi tentang nama Seri Menanti ni. Tapi kesepakatan yang banyak mana disepakati mana nama Seri Menanti ini adalah dari serumpun padi. Padi ini dulu kalau ikut kajian dari terdapat masa awal pembukaan kampung Seri Menanti ini. Masa tu Seri Menanti ini pun belum ada nama. Tak tahulah apa nama Seri Menunggu ke tu. Maknanya Seri itu adalah padi. Tempat ditemui padi itu adalah di Kampung Tengah. Kampung Tengah. Kampung Tengah ni pun kira kawasan diraja juga. Sebab kat situ pun banyak kalau ikut makam yang Tuan Beringin pun di Kampung Tengah. Ramai kalau nak disebut Raja Kaki, Raja Harun, Raja Noh, Raja Syaminan, semua di Kampung Tengah. Bermulanya padi itu dijumpai masuk menobang pokok morabau. Pokok morabau anjing beranak. Maknanya bosai dan tinggi pokok morabau tu, dari anjing tu bunting sampailah beranak baru tumbang. Maknanya nobang tu pakai kapak dan beliung lah. Dia punya bani tu tunggu tu kat Kampung Tengah. Pucuk sampai ke Ulu Gami. Punyolah tinggi pokok itu. Bani tu pula boleh duduk ompek jambar. Satu jambar tu selalu ompek orang. Macam kalau ikut rumah tradisi, memang sambil ujung tu memang papat ompek orang duduk di situ satu jambar. Tapi doket tunggu tu sekarang ni ompek jambar, maknanya 16 orang. So ditemui padi di situ. So bermula dah dari situ. Kalau ikut kajian bahasa Jawa, saya tak pandai bahasa Jawa, doktor mungkin boleh translatekan benda tu. Seri tu adalah bangsa Sanskrit ke apa ke, macam tu lah, Latin ke. Seri itu adalah merujuk kepada padi. Maknanya bila ditemui padi itu, maka padi yang menanti. So diberi nama Seri Menanti. Itulah cerita doktor. Walau. Jadi mungkin perlu juga kita wujudkan juga satu lopak untuk menggambarkan asal usul nama Semenanti kan. Tidak cakap Semenanti, tapi sawah dah tak ada kan. Tapi mungkin pihak museum mungkin kena juga tanam. Buat lopak padi, tak susah mana. Tapi sekurang-kurang orang datang melawat ke Istana Lama,
Uni dia padi yang asal. Tapi memang setuju benar doktor. Kalau ikut cara lambang Negeri Sembilan kita pun ataupun di federal mana persekutuan kita ada lambang padi tu. Padi ni maknanya makin tunduk makin berisi. Dia macam tu doktor. Ya. Macam dedang makin tunduk makin bisi kan. Macam tu. Allahu Akbar. Okeylah, terima kasih banyak. Jadi kita pun dah sampai ke masuk kan. Biasa FD ni 1 jam ya. Tapi kita tahu 3 pakar, 3 ilmuwan kan. Ilmuwan dari segi akademik ya, dari segi kehidupan ya, melalui proses. Oh dah akhir ke doktor? Ya? Ni dah akhir. Memang nak tutup lah. Boleh pantun sikit, pantun. Pantun sikit tak boleh. Tapi jangan saya balik, saya tak tahu. Doktor, profesor boleh balik. Silakan. Minta doktor lah balik. Okey. Anak 9 di tepi tabek. Sekali ulang balik. Saya nak pantun ni doktor. Ya, silakan. Okey. Anak 9 di tepi tabek. Mati seekor di batang tungkai. Sodor tu yang saya dapat, yang tinggal untuk orang pandai. Macam doktor Prof dengan Dr. Yati. Kena balik tu. Ada tak balik tak doktor? Oh, on the spot ni susah nak ni jawab ni. Memang tak dapat nak jawab itu dah. Tak jawab dah. Jadi saya sampai ke hujung kan, poti dah bunyi kan, dahan dah berorak kan. Jadi masuk dah sampai ke detik dia untuk kita akhiri. Dan sebelum saya akhiri, saya nak maklum pada para penceramahan juga pada pengikut AD 2009 ya, bahawa program kita ni dirakam ya. Berdasar rakaman kita catat. Kerana rakaman kita tertibkan. Jadi itulah semua rujukan besok. Itu landscape. Dan landscape ni juga tentang landscape, kerana dia tidak habis di sini. Ada beberapa siri lagi akan kita atur bersama profesor secara khusus, bersama doktor khusus, juga pada lidah khusus. Dengan judul nanti kita akan bincang. Tapi menggambarkan istana, landscape dan juga kehidupan khususnya dalam lingkungan dan Seri Menanti. Dan di pihak museum pula, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya kepada Kajian Negeri, khusus pada Yang Amat Datuk Seri kita, Tulisan 9, pada Exco dan Tulisan Ahli Rumah Pengarah dalam 9, iaitu Tulisan dari Yang Amat Datuk Dr. Seri Kajian 9, dan juga pada semua urusia 2009. Dia tak tinggal juga pada Datuk Adat yang biasa memberikan input, dan juga pada yang memberi soalan ni kita tak dapat buat sekarang, tapi kita akan susun balik daripada soalan lah, kita akan buat siri-siri seterusnya. Dan seterusnya saya sudahi dengan Assalamualaikum, salam sejahtera. Ada salah dan silap, mohon maaf banyak-banyak, mungkin terlanjur kata-kata yang tidak tepat, mungkin menyinggung perasaan, saya mohon banyak-banyak pasal saya ni adalah manusia yang sepatutnya Allah jua. Dan saya doakan juga supaya pandemik COVID ni cepat berlalu, dan kita jagalah kesihatan, jagalah SOP, dan bagi yang doktor dan profesor bersabarlah untuk balik kampung, bersabarlah ya. Nanti akan sampai masa di balik kampung ya. Jadi durian nak luruh ya. Bulan 7 ni durian gugur semua 1/9. Jadi kita akan hantarlah gambar. So, kita akan buat satu program khas, cara-cara menunggu durian orang kampung. Siri insya-Allah akan datang. Itu pun perlu didokumenkan. Macam mana rimau berkelahi masa menunggu. Macam mana kita tak pandai turun pada pundung. Macam mana nak boseng kebun. Ya. Yang mulai Rajan Fida faham tu. Dia dusun di Bosah ya. Di Ulu Bondol tu. Jadi, tapi dia terberjalan. Okay. Jadi banyak terima kasih ya. Saya sudah dengan Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam bersih. Muka sejahtera. Serta salam adapati. Dompet indah jadi tumpuan, mau fakir
lingkungan, 5 suku yang ada. Suku Batu Hampa, suku Tanah Datar, suku Solomak Pahang, suku Solomak Minangkabau, dan suku Tiga Batu. Wak kata adat, duduk berlungguk-lungguk, adat kata muafakat.